Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Nur Syafiq Abdul Rashid. Nombor metrik D222-14997. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang asal-usul keris dalam Melayu. Keris ialah sejenis senjata tikam bermata dua yang berasal daripada Kepulauan Jawa yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenali di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara umumnya, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan dan juga Filipina Selatan. Keris setidaknya telah dikenali pada abad ke-9 dan boleh dibuktikan dengan gambaran keris yang terdapat di Candi Borobudur. Senjata ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu mata, hulu dan sarung. Menurut etimologi, istilah keris berasal daripada gabungan dua kata dalam bahasa Jawa kuno, iaitu melengkur dan mengiris, yang bermaksud mengkeluk dan menghiris. Memiliki maksud benda berkeluk-keluk yang boleh menghiris sesuatu. Dalam bahasa Jawa, keris mempunyai istilah khas menurut masing-masing tingkatan bahasa Jawa. Dalam istilah lain pula, keris ialah senjata khas dan berkeluk-keluk atau asimetri dan termasuk dalam golongan senjata tikam yang berkait rapat dengan alam Melayu, baik sebagai senjata maupun mewakili pangkat atau asas seseorang. Pada zaman itu, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan. Kalau nak menurut, biar berakal. Kalau mengikut, biar pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Muhammad Izzat Fakri bin Ahmad Tarmizi, memegang kad metrik D222-15044. Ingin membentangkan tajuk keris warisan Melayu. Terdapat beberapa jenis keris di alam Melayu yang saya ingin kongsikan masih ada ketika ini. Antaranya yang pertama, keris menanjung. Keris menanjung boleh dikatakan keris yang menjadi asas kepada segala bentuk keris yang berasal daripada tanah air Melayu. Rupa bentuknya keris ini ringkas serta mudah dikenali. Hulunya menyerupai satu lembaga yang sedang tunduk dan berpeluk tubuh. Selain itu, hulu keris ini juga seringkali dihiasi dengan ukuran-ukuran mujarrad dan ada kalanya bermotifkan bunga. Sarung keris menanjung ini mempunyai sampir bucur sangkar yang agak besar dan berbentuk segi empat. Sementara batangnya pula berbentuk lebar dan tidak begitu tirus dan mempunyai kasut atau buntut jalur bucur sangkar. Jika sarung atau sampir keris disalut perak, maka kasutnya akan berbentuk bulat tempurung. Yang kedua, keris pekakar. Keris pekakar pula sejenis keris yang memiliki rupa bentuk hulunya yang menyerupai kepala burung pekakar. Lazimnya hulu keris ini diperbuat daripada kayu dan tanduk. Tetapi ada kalanya logam, perak juga digunakan. Jika dikaji dan diperhatikan dengan teliti, kita akan dapati bahawa hulu keris ini juga jika sesekali imbas kelihatan seperti salah satu watak dalam cerita wayang kulit. Mata keris ini biasanya lebih panjang daripada keris-keris lain dan bentuknya pula ada yang lurus dan ada yang berlok. Selain itu, keris ini juga dikenali sebagai keris tajong. Yang ketiga, keris panjang. Keris panjang pula keris yang menyerupai bentuk mata yang panjang dan tirus. Ada yang lurus dan ada juga yang berlok. Hulu keris ini biasanya diperbuat daripada kayu atau tanduk dan berbentuk bengkok. Kebanyakan hulu keris panjang dihiasi dengan ukiran kembang bunga pada bahagian hujungnya. Selain itu, ada juga hulu keris ini yang berasaskan kepada bentuk tapak kuda dan kepala burung. Sementara itu, sampirnya pula berbentuk jalur bulat seperti buah jering, dengan kedua-dua hujungnya tinggi dan tajam. Hanya ini sahaja yang saya dapat kongsikan beberapa jenis keris di alam Melayu. Seterusnya, mari kita lihat proses pembuatan keris. Secara umumnya, proses membuat senjata seperti keris merupakan proses menempa
hingga terbentuknya mata keris. Proses menghasilkan mata keris adalah seperti berikut. Pertama adalah proses mencampurkan besi. Proses mencampurkan besi memerlukan bahan campuran yang terdiri daripada pelbagai jenis besi seperti besi wajah, besi tawar dan besi melena. Diikat kemas sebelum dibakar untuk dimampatkan menjadi satu kepingan logam alloy. Seterusnya proses menempa. Besi dibakar dan diketuk secara bertalu-talu sebelum dipotong. Setelah dipotong, mata besi itu dipanaskan semula dan diketuk berulang kali. Proses ini berterusan sehingga bentuk mata keris mula terbentuk. Kemudian, proses membuat log keris. Apabila mata keris telah terbentuk nyata, mata keris akan dibakar lagi dan seterusnya ditempa dengan cara miring hingga terbentuk seperti membengkok ke bawah. Mata keris yang telah bengkok tadi seterusnya dipalingkan ke arah bertentangan dan ditempa lagi hingga ia membengkok ke bawah seperti tadi. Seterusnya, proses membentuk belalai gajah. Membentuk belalai gajah yang menyerupai belalai seekor gajah dengan kedudukan belalainya di bahagian atas. Belalai gajah ini diketuk selepas dibakar. Kemudian, dibiarkan sejuk dan seterusnya dikikir. Seterusnya, proses menyikir. Proses ini dibuat dengan tujuan untuk melicinkan dan menajamkan mata keris. Seterusnya, proses menyepuh. Keris yang telah siap ditempa akan dibakar sehingga menjadi merah dan dimasukkan sama ada secara melintang atau menegak ke tempat menyepuh yang mengandungi air. Proses ini akan dilakukan secara berulang kali. Akhir sekali adalah proses menimbulkan pamor. Keris yang telah siap dikikir direndam dalam larutan cuka getah dan air. Kemudian, mata keris dicuci dengan air dan diberus menggunakan sabuk kelapa. Dan inilah hasilnya. Saya Nurul Fazana. Keris ni digunakan sebagai alat mempertahankan diri, contohnya waktu bersilat. Yang kedua, keris ni digunakan sebagai alat kebesaran diraja. Yang ketiga, keris ni merupakan lambang kekuatan, kedaulatan dan keagungan sesebuah kerajaan dan bangsa Melayu. Yang keempat, keris ni merupakan lambang ketamadunan satu-satu bangsa di mana tersirat falsafah, nilai estetika dan kehebatan orang Melayu dalam mencipta dan menggunakan senjata. Yang kelima, keris ni merupakan pelengkap kepada pakaian adat istiadat orang-orang Melayu dari dulu hingga kini. Keris ni menunjukkan ciri-ciri kekuatan, kehebatan, kemuliaan dan kemistikan yang menerusi dari aspek fizikal dan bukan fizikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iskandar Suhaimi.
Saya bernombor matrik di 22114913 dan daripada grup 3. Akan saya ceritakan hari ini ialah mengenai perkembangan keris daripada zaman dulu dan zaman sekarang. Seperti yang kita tahu, keris ialah melambangkan budaya kita pada suatu ketika dahulu. Keris pada suatu ketika dahulu digunakan sebagai pedang ataupun alatan untuk berperang. Namun pada ketika ini, keris tidak dilupakan namun dijadikan sebagai simbol untuk simbol keberanian dalam diri para pendekar yang berperang pada zaman dulu. Namun kita pada zaman ini menjadikan keris sebagai tugu dan juga menjadikan keris sebagai simbol budaya kita kerana kita tidak mahu keris yang menjadi salah satu alatan yang digunakan oleh rakyat Melayu pada ketika dahulu hilang begitu saja. Dan desain keris juga merupakan cara keris itu disampaikan kepada kita. Sebagai contoh, ada banyak negara yang mendesain keris seperti Minangkabau, Indonesia dan banyak lagi. Jadi keris yang diterima oleh kita itu menunjukkan desain-desain yang berbeza-beza. Namun kita tidak lupa bahawa keris ialah salah satu alatan yang digunakan yang paling bagi kita paling dekat dengan rakyat Melayu. Seperti yang kita tahu, hang tuah, hang jebat, hang lekir tidak menggunakan senjata lain melainkan keris. Dan bagi mereka, keris itu ialah satu simbol magis dan budaya yang amat-amat mereka sanjungi. Sehingga kan pada ketika itu, hang tuah ketika ia mau berperang, ia akan mengangkat kerisnya dan menciumnya terlebih dahulu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.